Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan lompang inflasi dan lompang deflasi. Sebelum tu kita tengok dulu apakah dimaksudkan dengan pendapatan negara potensi, pendapatan negara sebenar, lompang deflasi dan juga lompang inflasi. Okey, yang pertama, pendapatan negara potensi. Ia merujuk kepada pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh ataupun nanti kita tulis YF. Kemudian pendapatan negara sebenar iaitu pendapatan negara yang dicapai oleh negara tersebut pada setiap tahun. So ini adalah pendapatan negara yang kita kira dan dia adalah YE. Lompang deflasi berlaku apabila perbelanjaan agregat AE sebenar dicapai lebih kecil daripada perbelanjaan agregat semasa guna tenaga penuh, atau pembocoran lebih besar daripada suntikan semasa ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Manakala lompang inflasi berlaku apabila perbelanjaan agregat AE sebenar dicapai lebih besar daripada perbelanjaan agregat atau AE semasa guna tenaga penuh, atau bocoran lebih kecil daripada suntikan semasa ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Jadi, apabila wujud perbezaan antara pendapatan negara potensi dan pendapatan negara sebenar, maka kita akan dapat jurang KNK. Jadi, jurang KNK diperolehi mulai YF akan ditolak dengan YE, maka kita akan dapatlah jurang KNK. Okay, baiklah, macam mana kita nak mengira lompang inflasi ataupun lompang deflasi? Kemudian bagaimana untuk mengatasi ataupun menutup lompang inflasi dan lompang deflasi tersebut. Jadi diberi MPC adalah 0.75 dan keseimbangan pendapatan negara adalah 7,000 iaitu YE. Kemudian pendapatan negara guna tenaga penuh ataupun YF adalah 6,000. Jadi formula untuk mengira lompang inflasi adalah jurang KNK dibahagi dengan pengganda. Di mana kita tahu jurang KNK adalah YF akan ditolak dengan YE, maka akan dibahagi dengan pengganda. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi, 6,000 perlu ditolak dengan 7,000 dibahagi dengan pengganda iaitu 1 bahagi MPS iaitu 1 bahagi 0.25. Maka kita dapatlah lompang inflasi sebanyak negatif 250. Okay, jadi kita dah tahu lompang. Jadi macam mana cara untuk mengatasi ataupun menutup lompang, ataupun macam mana pendapatan negara keseimbangan kita nak dia kembali kepada pendapatan negara guna tenaga penuh atau YF. Okay, jadi ada 3 keadaan. Yang pertama, kita boleh mengubah G perbelanjaan kerajaan. Jadi pengganda perbelanjaan kerajaan adalah MG sama dengan perubahan Y bagi perubahan G. So ini adalah formula ataupun pengganda perbelanjaan kerajaan. Jadi perubahan Y sama dengan pengganda perbelanjaan kerajaan darab dengan perubahan G. Jadi kita masukkan maklumat perubahan Y, kita tahu dia adalah sama dengan jurang KNK tadi iaitu YF ditolak dengan YE sama dengan 1 bagi dengan MPS darab perubahan G. Jadi YF tolak YE adalah 6,000 ditolak dengan 7,000 sama dengan 1 bagi 0.25 darab dengan perubahan G kita tak tahu. Yang ni kita nak cari. Jadi 6,000 ditolak dengan 7,000 dapat negatif 1,000 sama dengan 4 iaitu 1 bahagi 0.25 iaitu pengganda perbelanjaan kerajaan didarab dengan perubahan G. Kita tak tahu lagi. Jadi perubahan G kita akan dapat negatif 1,000 dibahagi dengan 4. Maka kita akan dapat negatif 250. So apa yang ditunjukkan oleh negatif 250? So ia menunjukkan perbelanjaan kerajaan perlu diturunkan sebanyak 250 untuk menutup lompang inflasi tersebut. Okay, itu untuk kita ubah perbelanjaan kerajaan. Kita juga boleh mengubah
pelaburan. Jadi kita gunalah pengganda pelaburan. Di mana pengganda pelaburan adalah MI sama dengan perubahan Y bahagi perubahan I. Jadi kita masukkan sama juga seperti mana kita buat dalam mengubah G. Perubahan Y sama dengan MI iaitu pengganda pelaburan darab dengan perubahan I. Jadi YF tolak YE iaitu perubahan Y sama dengan 1 bagi MPS darab dengan perubahan I. Jadi 6,000 ditolak dengan 7,000 iaitu YF tolak YE sama dengan 1 bagi 0.5 darab dengan perubahan I kita tak tahu lagi. Okey, jadi dapat negatif 1,000 sama dengan 4 iaitu 1 bagi 0.25 darab dengan perubahan I. Jadi perubahan I sama dengan negatif 1,000 bahagi dengan 4. Juga kita akan dapat negatif 250. Jadi ini menunjukkan untuk menutup lempang inflasi tersebut, pelaburan perlu dikurangkan atau diturunkan sebanyak 250. Okey, dalam jawapan jumlah kita tulislah negatif 250. Tapi dalam ayat kita boleh gunakan diturunkan atau dikurangkan. Jadi negatif itu menunjukkan perlu dikurangkan atau diturunkan. Jadi ini kita mengubah pelaburan. Juga kita boleh mengubah cukai. Jadi kita akan menggunakan pengganda cukai. Di mana pengganda cukai adalah MT sama dengan perubahan Y bahagi perubahan T. Perubahan T. Jadi perubahan Y sama dengan perubahan T darab dengan atau perubahan Y sama dengan MT pengganda cukai darab dengan perubahan T. Di mana perubahan Y adalah YF tolak YE. Jadi di sini ada perbezaan sedikit. Pengganda cukai adalah negatif MPC bahagi dengan MPS. Ini berbeza dengan pengganda perbelanjaan kerajaan dan pengganda pelaburan. Di mana pengganda perbelanjaan kerajaan dan pengganda pelaburan adalah 1 bagi MPS. Tetapi bagi cukai, pengganda cukai negatif MPC bahagi dengan MPS. So, akan didarab dengan perubahan T. Okey, jadi kita masukkan 6,000 ditolak dengan 7,000 sama dengan negatif 0.25 MPC bahagi dengan 0.25 MPS darab dengan perubahan T. Jadi kita dapat negatif 1,000 sama dengan negatif 3. Negatif 3. Maka pengganda juga adalah negatif 3. Darab dengan perubahan T yang kita nak cari. Jadi perubahan T negatif T. 1,000 bahagi dengan negatif 3. Maka kita akan dapat positif 333.33. So apa maksudnya? Maksudnya cukai perlu dinaikkan sebanyak 333.33 untuk menutup lompang inflasi. Jadi dia akan berbeza sikit dengan mengubah G dan I. Kalau ubah G dan I, kita kena turunkan G dan I. Tapi kalau nak guna T, kita kena naikkan cukai. Okey, so ini adalah untuk lompang inflasi. Kita teruskan. Okey, jadi kesimpulannya untuk menutup lompang ataupun mencapai pendapatan guna tenaga penuh, langkah yang boleh dilakukan adalah yang pertama mengurangkan perbelanjaan kerajaan, yang kedua boleh mengurangkan pelaburan dan yang ketiga boleh meningkatkan cukai. Okey, kita teruskan dengan lompang deflasi. Itu formula dan juga bagaimana cara mengatasi atau menutup. Okey, andaikan MPC masih lagi sama 0.75, pendapatan keseimbangan masih lagi 7,000. Cuma pendapatan guna tenaga penuh adalah 7,500. Jadi formula lompang deflasi sama juga jurang KNK bahagi dengan pengganda di mana YF tolak dengan YE bahagi pengganda. Jadi kita masukkan 7,500 ditolak dengan 7,000 bahagi dengan pengganda 1 bahagi 0.25, maka kita dapat lompang deflasi sebanyak 125.
Jadi dia positif. Lompang inflasi tadi negatif. Okey, jadi sama juga kita boleh menutup lompang tadi dengan mengubah sama ada perbelanjaan kerajaan, pelaburan ataupun cukai. Tengok yang pertama, mengubah G. Jadi pengganda perbelanjaan kerajaan, perubahan Y bagi perubahan G. Jadi perubahan Y sama dengan pengganda perbelanjaan kerajaan didarab dengan perubahan G yang kita nak cari. Jadi YF tolak YE sama dengan 1 bagi MPS darab dengan perubahan G. Kita masukkan 7,500 ditolak dengan 7,000 sama dengan 1 bahagi dengan 0.25 darab perubahan G. Jadi kita dapat 500 sama dengan pengganda perbelanjaan kerajaan adalah 4 darab dengan perubahan G. Maka perubahan G adalah sebanyak 500 bagi 4, kita akan dapat 125. Jadi apa maksud dia? Perbelanjaan kerajaan perlu dinaikkan sebanyak 125 untuk menutup lompang deflasi. Itu untuk menaikkan pendapatan negara daripada 7,000 kepada 7,500 untuk mencapai pendapatan negara guna tenaga penuh. Juga kita boleh mengubah pelaburan. Kita menggunakan pengganda pelaburan. MI sama dengan perubahan Y bahagi perubahan I. Perubahan Y sama dengan MI darab dengan perubahan I. Jadi YF tolak YE sama dengan 1 bagi MPS pengganda pelaburan darab dengan perubahan I. Jadi kita masukkan 7,500 tolak dengan 7,000. Jadi 1 bagi 0.5 iaitu pengganda pelaburan darab dengan perubahan I. Okey, jadi 500 7,500 ditolak dengan 7,000. Kita dapat 500 sama dengan 4 iaitu pengganda pelaburan 1 bagi 0.5 darab dengan perubahan I. Jadi perubahan I kita dapat 500 bahagi dengan 4, kita dapat 125. Itu positif 125. So maksudnya pelaburan perlu dinaikkan atau ditambah sebanyak 125 untuk menutup lompang deflasi tersebut. Okey, kalau kita nak ubah cukai pula. Jadi kita guna pengganda cukai MT sama dengan perubahan Y bagi perubahan T. Jadi perubahan Y sama dengan MT pengganda cukai darab dengan perubahan T. Jadi YF tolak YE sama dengan negatif MPC bagi MPS iaitu pengganda cukai darab dengan perubahan T. Jadi 7,500 ditolak dengan 7,000 sama dengan negatif 0.5 bagi 0.25 darab perubahan T. Jadi 7,500 tolak 7,000 dapat 500 sama dengan negatif 3 iaitu pengganda cukai. Negatif 0.75 bagi 0.25 dapat negatif 3 darab dengan perubahan T kita tak tahu. Jadi perubahan T sama dengan negatif 166.67. 500 bahagi negatif 3 kita dapat negatif 166.67. So apa maksud dia? Cukai perlu diturunkan sebanyak 166.67. Jadi negatif maksudnya diturunkan sebanyak 166.7. Okey, jadi kita dah tengok bagaimana untuk menutup lompang deflasi, di mana kita boleh buat langkah yang boleh diambil adalah pertama meningkatkan perbelanjaan kerajaan ataupun meningkatkan pelaburan ataupun boleh mengurangkan cukai. Jadi kalau mulai rajah, kita mulai pendekatan AES dan juga pendekatan suntikan bocoran berkaitan dengan lompang inflasi dan lompang deflasi berdasarkan maklumat yang kita dah kira tadi. Okey, mulai lompang inflasi, jadi kita dah ada YGTP dan juga YE, juga ada AEGTP dan juga AE sebenar. Jadi lompang inflasi kita tahu AE sebenar lebih besar daripada AEGTP. Jadi YE adalah 7,000 manakala YGTP adalah 6,000. Jadi di situ adalah kawasan lompang inflasi, beza antara AE sebenar dengan AEGTP. Jadi kita masukkan di mana jurang KNK adalah sebanyak 1,000 iaitu 6,000 ditolak dengan 7,000. Okey, kalau ikut di sini untuk kira jurang KNK kita hanya ambil yang besar, nilai yang besar tolak yang kecil lah, iaitu 7,000 tolak dengan
6,000 untuk jurang KNK. Untuk lompang kita akan dapat sama ada jawapan dia positif atau negatif kerana kita formula tetap iaitu Y F tolak YE. Kat sini kita nak cari jurang ni, kita yang besar tolak yang kecil je. Okey, jadi didapati YE lebih besar daripada YGTP. So kita tahu lompang inflasi. Jadi AE sebenar adalah 1750. Jadi AGTP adalah 150. Macam mana kita dapat 170? Jadi matlamat kita kat sini adalah untuk mengurangkan YE daripada 7,000 kepada 6,000. So apa yang boleh dibuat? Kita boleh menurunkan AE. Kita perlu menurunkan AE. Jadi nak turun banyak mana? Kita boleh mengubah sama ada G ataupun I, iaitu menurunkan G dan I, G atau I sebanyak 250. Jadi 170 dengan ditolak dengan 150, maka kita 1750 ditolak dengan 150, kita dapat 250. Okey, jadi itu adalah untuk lompang inflasi. Lompang deflasi di mana YE adalah 7,000 dan YGTP adalah 7,500. Jadi kita nak naikkan Y daripada 7,000 kepada 7,500, maka terdapat perbezaan antara AEGTP dengan AE sebenar, di mana AEGTP lebih besar daripada AE sebenar, iaitu lompang deflasi. Jadi wujud jurang KNK sebanyak 500. Jadi YE lebih kecil daripada YGTP. Okey, jadi AE sebenar adalah 1750. Jadi kita perlu naikkan untuk naikkan pendapatan negara ke pendapatan guna dan kebenar, kita boleh naikkan AE. Kita perlu naikkan AE. Jadi nak naikkan AE, kita boleh mengubah G ataupun I, perbelanjaan kerajaan ataupun pelaburan sebanyak 125. Okey, ini adalah melalui pendekatan AEAS. Okey, kalau melalui suntikan bocoran, pendekatan suntikan bocoran, lompang inflasi, jadi YE 7,000, YGTP adalah 6,000. Jadi kita akan ubah I tambah I dan G lah. Itu kita boleh dapati jurang KNK adalah 1,000. So apa yang boleh dibuat? Iaitu kita perlu mengurangkan YGTP daripada 7,000 kepada 6,000. Kita boleh turunkan G ataupun I. Turunkan G perbelanjaan kerajaan ataupun turunkan I pelaburan sebanyak 250. Jadi kilo I tambah G beralih ke bawah ke I 1 tambah G kalau kita mengubah pelaburan, ataupun I tambah G 1 kalau kita mengubah perbelanjaan kerajaan. Okey, kalau lompang deflasi, so inilah jurang KNK di mana YE dan YGTP beza. Di YE 7,000 dan YGTP adalah 7,500. So wujud lompang deflasi. Jadi jurang KNK 500, YE lebih kecil daripada YGTP. So jadi kita nak naikkan YE ke YGTP. So apa yang boleh kita buat? Iaitu kita boleh menaikkan suntikan. Menaikkan suntikan sama ada menambahkan G ataupun menambahkan I sebanyak 125. Okey, jadi kelok suntikan beralih daripada I tambah G kepada I 1 tambah G kalau kita mengubah I, ataupun I tambah G 1 kalau kita mengubah G. Okey, jadi selesai penerangan berkaitan dengan lompang inflasi dan juga lompang deflasi.